Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita di Sebalik Berita. Hari ini banyak kejadian yang sebenarnya berlaku pada hari ini, tetapi yang lebih penting, hari ini tanggalnya adalah bersempena dengan 14 tahun lahirnya stesen Astro Awani. Dan terima kasihlah kepada anda yang sentiasa setia menonton dan untuk mendapatkan perkembangan semasa berita dalam dan juga luar negara, khususnya di Astro Awani. Baik, untuk waktu ini di cerita di Sebalik Berita, kalau boleh saya nak tunjuk di iPad saya pada ketika ini adalah pada hari Sabtu lalu rakan saya sebenarnya iaitu kru Astro Awani, seorang jurukamera dan seorang lagi wartawan, pada ketika itu sempat baru saja pulang dan membuat satu liputan, sempat merakam satu insiden yang berlaku di Lebuh Raya Max. Kalau boleh saya bacakan dahulu, ini yang terbaru. Pandu lawan arus di Max, wartawan jurukamera hadir beri keterangan. Antara lain, dua kru Astro Awani selesai memberi keterangan di Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Balai Polis Trafik Kuala Lumpur pada hari ini. Ini sudah tentu berhubung dengan kejadian sebuah kenderaan yang dipandu melawan arus di Lebuh Raya Maju Express Max pada 4 September lalu, dan keterangan diberikan oleh wartawan Faris Azman dan juga jurukamera Ars Sujentiran selepas video yang dimuat naik di laman Twitter pada hari kejadian itu tular. Jadi saya nak bersama dengan kedua-dua individu tersebut, Faris dan juga Sujen. Sebelum saya nak ke Faris, Sujen mungkin boleh diceritakan, kerana Sujen lah individu yang pertama yang merakam video itu kemudian ditularkan sendiri oleh Faris. Mungkin boleh diceritakan bagaimana ataupun insiden pada hari Sabtu, tak salah saya, pada pukul 11 pagi tak salah saya. Mungkin boleh diceritakan insiden pada pagi itu. Ya, sebenarnya semasa kejadian itu berlaku, kami sebenarnya tengah balik dari lokasi lah, daripada selepas liputan di Banting. So semasa kami tiba di exit Max, so kami nampak Seri Kembangan, Max Seri Kembangan tu kami nampak sebuah Myvi berkala biru cair sedang melawan arus. So first kami nampak kereta bertentangan bagi high beam. So kami ingat ada roadblock ke apa je, amarah-amarah macam tu. Tapi sebaliknya kami nampak kereta Myvi tersebut sedang menuju dalam kelajuan dalam 60 ke 70 km sejam ya, melawan arus. So daripada lorong kanan dia terus ke lorong tengah. So agak bahayalah. So saya lantas mengambil phone dan membuat rakaman tersebut. So dan kami juga saya dengan masa itu dengan pemandu pilot kami. So kami rasa sangat takutlah, sebab kalau berlaku head on collision memang satu kemalangan dahsyat akan berlaku. So di situ kami just berdoa je lah jangan berlaku apa-apa kejadian yang tidak diingini apa. So kami itu sajalah, dalam 20 second saja kami dapat sempat membuat rakaman tersebut. So kami sempat dengar juga ada kereta yang melalui dengan laju dan membunyikan horn supaya memberi alert kepada si pemandu itu untuk ke kanan jalan untuk berhentilah. Sujen, apa yang membuatkan Sujen terdorong untuk merakam insiden berikut dan kemudian berkongsi dengan Faris untuk Faris membuat susulan laporan berita dan bertanyakan kepada individu yang individu daripada pihak yang berwajib? Sujen. Ya, sebenarnya sebelum ni saya melihat video-video ini daripada orang lain, netizen, ada orang share melalui WhatsApp ataupun di YouTube. Selepas orang lawan arus dan berlaku kemalangan so on. Tapi this time saya pula melalui detik-detik tu. So saya pula dapat melihat satu kejadian seumpama betul-betul di mata saya. So saya rasa memang panik lah. Memang dia automatik lah, sebab saya seorang jurukamera. So benda tu terus automatik rasa macam tak apalah, kita ambil video ni, manalah tahu esok kalau dia dapat membantu untuk sesiapa kalau berlaku kemalangan. So dengan niat itu saya terus ambil kamera dan lalu mengambil visual lah. Dan saya share dalam grup editorial mengatakan kejadian ni baru berlaku di Max.
Faris, dalam situasi ini mungkin tak ramai yang dapat pasti pada ketika ini apa yang dilakukan oleh Faris. Yang dikongsikan oleh Sujen sebentar tadi, beliau sempatlah keluarkan handphone, telefon bimbitnya untuk merakam. Pada waktu ini apa yang terlintas di fikiran Faris yang berada bersebelahan dengan Sujen? Pada ketika itu sempat untuk menelefon pihak berwajib untuk memaklumkan perkara berkenaan. Baik, Fauzi, sebenarnya ini cerita dia. Sujen pulang bersama dengan pilot kita Samsul ataupun pemandu kita Samsul. Ketika itu saya tidak bersama dengan Sujen. Tetapi ini adalah perkara biasa di Asrawani apabila ada video ataupun ada perkara-perkara seperti yang lawan arus ini sudah tentu ini satu perkara yang serius, sebab kita tahu sebelum ni 3 orang mati, 4 orang mati akibat lawan arus dan sebagainya. Jadi apabila saya berdapat, saya tak bersama dengan Sujen ketika itu, dapat video itu, saya bertanya dengan Sujen, jam berapa berjadi, siapa yang rakam video? Dia cakap dia yang rakam. Jadi apa yang berlaku? Dia cakap dia nampak produk Myvi warna biru cair seperti mana Sujen katakan tadi, melawan arus di mana? Di Max. Dia dekat mana? Seri Kembangan. Saya terus berhubung dengan ACP AA di mana OCPD, Ketua Polis Daerah IPD Serdang sendiri. Beliau mengatakan bahawa polis belum dapat apa-apa maklumat mengenai dengan perkara ini. Jadi saya sendkan video tersebut dan beliau terus berkata kepada saya sendiri, berhubung dengan saya, katakan cawangan trafik akan berhubung dengan kami apa yang akan berlaku dan apa maklumat-maklumat selanjutnya. Dan selepas itu saya dapat panggilan telefon, lebih kurang 2 panggilan telefon daripada inspektor dan juga pegawai PDRM bahagian trafik daripada IPD Sedang. Dan kemudiannya seperti mana kita tahu, dalam hari itu juga kita mendengar bahawa mungkin saya boleh baca kat sini, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah, Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Sarifuddin Muhammad Saleh, dalam satu statement yang telah dikeluarkan sebenarnya, Fauzi, mengatakan bahawa mereka sedang mengesan kenderaan terbabit dan terdapat satu kemalangan yang berlaku. Jadi ini adalah satu, kita katakan mungkin miracle lah apabila kru Astro Awani berada di tempat kejadian dan dapat merakam video itu tulen daripada Awani sendiri dan kita laporkan terus. Sebab itu saya buat story sebenarnya, dan melalui Twitter itu telah pun tular, dan sehingga kini 112,000 lebih kurang orang dah tonton video itu, dan polis ambil itu sebagai bukti, dan disebab itulah saya berada di sini bersama dengan Sujen. Kalau nak tahu yang disebutkan ataupun yang diceritakan oleh Faris, saya tunjukkanlah, ini adalah Twitter Faris Azman. Faris bila mana dapat sahaja video yang dikongsikan oleh Sujen di grup WhatsApp atau kumpulan WhatsApp kami, Faris terus mendapat maklum ataupun membuat panggilan pihak polis untuk mendapatkan perkembangan lanjut. Antara lain yang dituliskan oleh Faris di Twitternya, antara sebuah kenderaan melawan arus di Lebuh Raya Max sebentar tadi ini merujuk kepada hari kejadian lah. Dan kalau diikutkan pada sehingga kini, views ataupun tontonannya telah pun mencapai 113,000. Retweetnya pun lebih pada 2.9, tanda like ataupun tanda suka 1.9. Kabuli, pada waktu ini saya nak dengarkan apa yang ditemubual oleh rakan saya Luqman Haris sebentar tadi dalam Buletin Awani jam 4 dengan Assistant Commissioner Sarifuddin Muhammad Saleh, Ketua Jabatan Siasatan dan juga Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur, berkaitan dengan siasatan terkini, perkembangan terkini insiden berkenaan. Kita dengarkan dahulu. Setakat ini pada peringkat awal ni masih belum terkesan mana-mana dadah atau alkohol lah daripada siasatan awal yang kita jalankan ke atas suspek. Suspek dipercayai berdasarkan siasatan awal kita dia terkeliru dengan laluan tersebut. Itu menyebabkan dia mengambil keputusan untuk menggunakan laluan yang lawan arus di Lebuh Raya Max tersebut. Setakat ni kita tidak terkesan umur suspek mempengaruhi suspek punya ni lah. Dia masih muda lagi dan kita faham dia terkeliru mungkin disebabkan daripada faktor penggunaan tanda arah jalan atau benda-benda tersebut lah, something yang kita tengah establish pada masa sekarang ni. Berdasarkan siasatan awal kita, suspek ni dia daripada Seri Kembangan untuk mengalir ke Putrajaya. Semasa dalam perjalanan tu, Waze yang memberitahu beliau yang bahawa beliau telah tersalah arah
menyebabkan beliau telah berhenti di RNR dan mengambil keputusan untuk terus membuat U-turn di atas laluan yang sama secara bertentangan. Faris dan Sujen, biasanya kalau saya bertanya Faris, bagaimana Faris mengadaptasi norma baru? Biasanya lah untuk wartawan dia dah biasa dah mengadaptasi suasana norma baru pemberitaan. Tetapi bagi Sujen sebagai juru kamera, sepanjang berbelas tahun berkhidmat sebagai juru kamera ini mungkin boleh dikongsikan. Kalau dahulu equipment ataupun kelengkapan yang perlu dibawa itu begitu besar, evolusi itu sehinggalah ke telefon yang kecil ni pun sekarang pun dah boleh dirakam video ataupun visualnya untuk buat bahan berita. Mungkin boleh dikongsikan berkaitan dengan perubahan laporan berita kalau melihat daripada skop kerja seorang juru kamera itu, Sujen. Sekarang dengan ada kemudahan telefon bimbit sekarang dengan ada teknologi yang begitu terbaiklah untuk kita ambil video dengan kita boleh dapat 4K visual punya kualiti semua. So dengan ini dia agak senang lah. Lebih-lebih kalau dengan keadaan-keadaan dalam kecemasan, so senang kita nak ambil phone tu dan terus membuat rakaman lah. So dengan ini juga kita senang untuk nak menyampaikan visual tu kepada seseorang dengan menguploadkan visual tu di grup-grup WhatsApp kepada editorial. Macam kami, kita ada editorial groups, kita akan upload video tu ke dalam tu lah. So dengan ini message tu kita dapat sampaikan dengan secepat yang mungkin dengan kita edit sedikit visual tu semua dan kita akan terus uploadkan visual tersebut ke on air lah. So dengan ada teknologi perkembangan teknologi baru ini, dia sebenarnya memudahkan kerja kami sebenarnya dengan memikul kamera yang agak besar dan semualah. Tapi still kami menggunakan teknologi tersebut untuk event-event yang besar. Tapi untuk yang event-event yang agak merumitkan, susah untuk kita nak menggunakan equipment peralatan kamera yang besar ni, sekarang dengan menggunakan telefon bimbit dengan mempunyai teknologi kamera yang bagus ini, sangat memudahkan kerja kami. Sujen dan juga Faris, saya tak banyak masa untuk waktu ini sebelum kita pergi berehat. Mungkin untuk waktu ini saya bagi masa dan juga peluang lah untuk Sujen untuk merakamkan titipan khususnya untuk Astro Awani yang menyambut ulang tahun ke-14. Saya tahu Faris baru 2-3 tahun bersama dengan Astro Awani, begitu juga lah dengan saya. Tapi Sujen sebagai seorang juru kamera yang berpengalaman yang cukup lama berkhidmat dengan Astro Awani, mungkin boleh dikongsikan sepanjang perjalanan karier bersama dengan Astro Awani, evolusi pemberitaan itu pun juga berubah. Mungkin boleh dikongsikan. Kalau diikutkan 14 tahun Astro Awani ditubuhkan, ini tahun ini juga merupakan tahun keempat dianugerahkan ataupun dikenal pasti sebagai jenama berita paling dipercayai oleh Reuters Digital Institute. Sujen, mungkin boleh kongsikan selepas ini Faris pula. Saya nak minta mungkin sedikit untuk penghargaan untuk Astro Awani. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Astro Awani kerana memberikan peluang kepada saya untuk menjadi seorang juru kamera yang dari segi mendapat ilmu dan pengalaman. Melalui Astro Awani juga saya dapat pergi ke 3 negara hostile. Pertama di Somalia, di South Sudan dan juga ke negara Palestin. So pergi ke negara Palestin memang kebiasaannya kepada orang beragama Islam. Tapi pada masa itu saya dapat peluang lah. Even though saya ambil Indian pada beragama Hindu, tapi saya dapat peluang itu. So saya sebenarnya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Astro lah sebab memberikan peluang kepada saya ini. So saya bangga. Saya dah kerja selama 12 tahun bersama Astro Awani dan and is counting on lah. So memang saya setiap masa kami bersedia untuk berkhidmat bersama Astro Awani. Faris, pengalaman paling manis sepanjang bertugas dan juga berkhidmat bersama dengan Astro Awani? Baik, kalau compare dengan Sujen, sebenarnya Fauzi, saya ni cuma lebih kurang kuman ya. Saya lebih kurang 4 tahun, hampir 4 tahun lah bersama dengan Astro Awani. Tapi apa yang saya boleh katakan, kenangan manis itu setiap kali kita pergi ke lapangan, itu adalah kenangan manis yang akan berada di fikiran kita, momen-momen yang kita rakamkan bersama dengan keluarga besar Awani. 14 tahun ini sebenarnya
saya amat berbangga menjadi sebahagian daripada keluarga Ashraf Awani, dan pada masa sama juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia kerana sedia bersama-sama dengan Ashraf Awani dan sentiasa menyokong Ashraf Awani di mana-mana saja bersama rakan sugar. Kita ada Fidau Azil di sini, Ridauddin, Umar Bati, kita ada Aiton dan ramai lagi yang berada di sini, di lapangan, di Istana Negara, di mana saja. Rata-rata penyokong-penyokong kita adalah rakyat Malaysia yang mahukan berita yang sahih, berita yang lebih pantas, dan itu yang kami hargai kepada semua rakyat Malaysia. Dan Ridauddin juga ada di depan saya ini mengatakan bahawa beliau melambai-lambai mengatakan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia menyokong Ashraf Awani, dan selamat ulang tahun ke-14 Ashraf Awani. Okey, baik. Terima kasih kepada Faris dan juga Sujen atas perkongsian yang pada awalnya tadi berkongsi tentang bagaimana tertularnya satu video yang dirakam sendiri oleh Sujen pada pagi Sabtu lalu berkaitan dengan satu insiden pandu lawan arus di Lebuh Raya Max, dan di hujung tadi diberi kesempatanlah bagi kedua-duanya, khususnya bagi Sujen yang 12 tahun telah pun berkhidmat di Ashraf Awani, dan juga Faris 4 tahun katanya di Ashraf Awani, dan juga berkongsi pengalaman manis sepanjang berkhidmat sebagai wartawan di Ashraf Awani. Baik, Cerita Berat seketika kembali lagi selepas ini.